العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله الذين آمنوا حق جهاده حتى أتانا اليقين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang bermaksud, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah segala keburukan itu dengan perkara kebaikan, serta bergaullah dengan sekalian manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Alhamdulillah, yang saya hormati kepada seluruh jawatan kuasa, penggerak surau, dan seterusnya kepada semua sekali, tuan-tuan, puan-puan, tetamu zuhur yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pertamanya Allah masih lagi memberikan ruang dan juga kesempatan masa untuk kita berada bersama-sama di dalam majlis ilmu bagi memanfaatkan masa yang Allah peruntukkan di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan tuan-puan para jemaah sekalian, masa yang kita ada ini untuk lakukan perkara yang bermanfaat akan dinilai dan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala satu ketika nanti, terutamanya apabila akan disoal berkaitan tentang masa dalam kehidupan ini, bagaimanakah kita menggunakannya dan bagaimanakah kita manfaatkan dengan masa yang ada tersebut, insya-Allah. Para jemaah, tuan-puan, tetamu zuhur yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada petang ni kita menyambung di dalam pengajian berkitab kita, iaitu kitab Dosa-Dosa Besar oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan perbincangan kita sekilas pandang daripada pertemuan yang lepas, kita telah pun berbincang berkaitan dengan
beberapa balasan-balasan ataupun pemberian daripada Allah terhadap orang-orang yang ingkar, orang-orang yang lalai dengan solat. Dan juga kita pun telah berbincang berkaitan yang paling besar juga di dalam bab solat, dalam kategori dosa-dosa besar tentang solat ini, iaitu ada dibincangkan di antaranya bagaimana solat orang yang lalai termasuk dalam kategori orang yang lalai di dalam solat apabila tidak ada rukuk, tidak ada tamakninah di antara setiap pergerakan-pergerakan yang dilakukan. Ataupun tajuk kecilnya kita bincangkan solat dalam keadaan yang cepat. Itu pun di antara yang termasuk di dalam sesuatu perkara melalaikan solat. Walaupun tidaklah lalai, kita lupa dengan solat tersebut, tapi dalam keadaan apabila seseorang itu melakukan ataupun mendirikan solat, tetapi dalam masa yang sama tidak dijaga dari sudut pergerakan-pergerakan dia. Sebab para jemaah sekalian, bab pergerakan solat ni, setiap daripada rukun ataupun pergerakan itu sebenarnya adalah satu perkara yang besar dengan solat yang kita lakukan. Kalau kita melihat, antaranya kalau saya boleh sebut sedikit, ialah ketika mana waktu kita berdiri betul ataupun berdiri tegak, atau disebut sebagai qiyamnya kita, sebelum daripada mengangkat dengan takbiratul ihram. Di sini disebutkan di antaranya banyak dalam kitab-kitab fiqh al-Imam Asy-Syafi'i, antaranya Al-Iqna'. Ini di antara rujukan kita terutamanya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dia sebut contoh dalam bab kita berdiri tegak, berdiri betul ataupun qiyam ni, sebelum daripada melafazkan niat, kaedahnya berdirilah dengan betul tegak itu tanpa bergerak untuk solat fardu bagi yang boleh berdiri. Dan dengan cara bagaimana? Cara ukuran tegaknya meluruskan tulang belakangnya walaupun bersandar kepada sesuatu seperti tembok. Bersandar kepada sesuatu seperti tembok ni untuk apa dia? Tujuan nak mengukur bagaimanakah berdirinya kita tu dalam keadaan tegak. Pastikan tegak itu adalah tegak yang sebenar, tidak ada bengkoknya, tidak ada apa orang kata condongnya sedikit. Jadi kaedah nak mengukurnya dia ajar dengan cara yang begitu. Kadang kita kalau tak tahu, adakah selama ni berdirinya kita tu dah cukup tegak? Kadang rasa macam tegak, tapi rupa-rupanya dia macam tak berapa nak rata tegak berdiri tu. Nak tahu betul ataupun tidak, bersandarlah kita dekat tiang. Kalau rasa macam tak sama rata sandar tu, maknanya tak rata, maknanya kita punya berdiri tegak tersebut para jemaah sekalian. Sehingga tahap begitu. Itu dalam bab berdiri tegak. Dan seterusnya saya sebut sedikit di antara sebagai contoh. Kalau nak sebut satu persatu daripada takbiratul ihram sampai rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, dia jadi panjang. Saya sebut di antaranya iaitu selain daripada berdiri tegak, iaitu dalam bab takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram kita lihat ada juga di situ yang menjadi syarat-syarat sah takbiratul ihram. Benda ni kalau tuan-puan ada kelapangan dan kalau dah ada yang beli ataupun belum ada, boleh cari bacaan buku berkitab ni, mudah di dalam bahasa Rumi je, dan diterjemahkan, dihuraikan oleh Ustaz Allahumma salli ala Muhammad, Ustaz Muhadir bin Haji Jol. Kitab Cara Solat yang Sempurna. Dia kitab dia ada dituliskan dalam tulisan Nurmi. Baik, dalam syarat-syarat sah untuk takbiratul ihram, bacaan dia sudah tentu kita maklum Allahu Akbar. Tak ada takbiratul ihram dengan perkataan ataupun sebutan yang lain. Syarat sah dia antaranya yang pertama, dan ini pun dirujuk dengan beberapa kitab fiqh Asy-Syafi'i, Al-Iqna', mazhab Asy-Syafi'i yang kita gunakan para jemaah sekalian. Yang pertama, hendaklah dibaca ketika mana berdiri jika berada di dalam solat fardu. Of course confirm waktu mana kita sedang berdiri untuk permulaan bagi takbiratul ihram, mendirikan solat. Yang kedua, syarat sahnya ialah mengucapkannya dengan niat melaksanakan rukun solat. Makna kita lakukan Allahu Akbar
dengan niat kita untuk melaksanakan perkara ini menjadi di antara rukun solat. Bila sebut berkaitan dengan niat, maknanya kita betul-betul dah kena setting untuk nak mendirikan solat tu dari pergerakan-pergerakan yang rukun terutamanya para jemaah sekalian. Tidak ada bahasa mudahnya dengan tujuan-tujuan yang lain. Macam orang buat umrah lah. Kalau orang buat umrah, kenapa yang boleh jadi batalnya kadang-kadang bila tawaf tu dok ambil gambar para jemaah sekalian? Sebab niat dia dah terlari. Dia dah lari daripada niat dia untuk mengerjakan tawaf, untuk menaikkan ibadat umrah. Sedangkan niat itu mestilah niat untuk berpusing, untuk menunaikan ibadat umrah. Tapi bila mana ambil saja keluar menggunakan handphone, selfie, di sana pasti akan ada sesuatu niat yang lain selain daripada tu. Sebab tu elakkan para jemaah sekalian. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah dibaca dengan bahasa Arab. Dia tak ada masalah. Allahu Akbar, tak ada yang angkat Allah Maha Besar. Tak ada lagi tu kot. Setakat ni insya-Allah kita boleh, tak ada masalah. Yang keempat, hendaklah dibaca dengan lafaz jalalah. Lafaz jalalah iaitu kalimah Allah. Kalimah Allah yang disebut dengan secara jelas para jemaah sekalian. Secara jelas maksudnya tak boleh Allah sebutan itu, biar betul-betul kalimah Allah. Nanti kita sampai pada ada beberapa perkataan-perkataan yang tertentu. Baik, yang kelima, hendaklah juga dibaca dengan lafaz akbar. Mengucapkan kalimah akbar itu tanpa membatalkan solat. Tadi Allah dan yang keduanya akbar. Sebutan yang jelas. Baik, yang keenam, tertib di antara dua lafaz tersebut iaitu Allah dahulu kemudian akbar. Tertib ni susunan, bahasa mudah kita faham. Ambil wudu daripada awal sampailah kaki dan lepas tu tertib. Jangan tersalah, jangan terbalik para jemaah sekalian. Yang ketujuh, tidak memanjangkan bacaan pada huruf hamzah alif dalam kalimah Allah tersebut. Seperti contohnya Allahu Akbar. Tu pelik bunyi dia para jemaah sekalian. Tapi yang biasa kita Allah tu tak apa para jemaah sekalian. Ini yang awal, kalimah yang awal, kalimah pada Allahu Akbar. Dekat situ. Jangan dipanjangkan pada kalimah tersebut. Dan termasuklah yang ke-8, syarat sah takbiratul ihram, tidak memanjangkan bacaan pada huruf ba di dalam kalimah akbar seperti Allahu Akbar. Itu tak boleh panjang kalimah ba tersebut. Kadang dia nak dapatkan bunyi sedap dia Allahu Akbar. Itu kena jaga. Dia ada yang boleh panjang Allah sebab asalnya kalimah lam di tengah tu pun dia ada bertanda dan di situ boleh panjang para jemaah sekalian. Tapi kadar panjangnya pun tidaklah sampai kepada tahap yang melampau. Allah itu melampau sangat para jemaah sekalian. Jadi sekadarnya. Baik, itu dalam bab untuk syarat sah bagi takbiratul ihram yang ke-8. Yang ke-9, saya ambil yang sampai ini je para jemaah sekalian. Lepas tu kita sambung para jemaah dirahmati Allah. Sebab apa? At least sedikit sebanyak kita baru nampak dalam kaedah berdiri tegak, dalam bab takbiratul ihram ni pun kadang-kadang ada benda-benda perkara-perkara yang terbiasa buat kita kena betulkan ataupun mungkin jadi sebagai satu ilmu tambahan. Rupa-rupanya tak boleh begini para jemaah sekalian. Kita nampak macam tak ada apa sangat pun para jemaah sekalian. Baik, yang ke-9, tidak membaca tasydid iaitu sabdu pada huruf ba di dalam kalimah akbar. Sebagai contohnya akbar, Allahu Akbar, akbar. Tu jaga akbar, akbar para jemaah sekalian. Baik, yang ke-10, tidak menambah huruf waw sama ada ia mati ataupun berbaris di antara lafaz Allah dan juga akbar. Ni kadang ni pun kena berjaga-jaga. Seperti boleh jadi
Allahu Akbar. Tu dia tambah hu dekat situ, waw tu jadi panjang. Tu yang pertama. Yang keduanya, kadang-kadang tersilap tak perasan kita menambah ada setengah bila tak sebut akbar tu dengan sebutan yang jelas. Huruf alif di atas dia bunyi macam waw. Allahu Akbar, hu akbar. Tu pun kena berjaga-jaga. Sebenarnya Allahu Akbar. Tapi kadang tak perasan Allahu Akbar, hu akbar. Jelas habis kesilapan untuk bab takbiratul ihram apabila ditambah dengan huruf waw tersebut. Yang seterusnya, tidak menambah huruf waw sebelum kalimah jalalah, yakni pada kalimah Allah. Ni pun rasanya tak ada. Tambah huruf waw sebelum kalimah jalalah ni, kalimah Allah, wallah dia jadi Wallahu Akbar. Itu lagi pelik, tak ada berlaku para jemaah sekalian. Yang ke-12, tidak berhenti ketika membaca lafaz Allah dan juga Akbar dengan berhenti yang panjang atau pendek, iaitu dengan maksud memutuskan bacaan, iaitu dalam keadaan disengajakan para jemaah sekalian. Ini sengaja Allahu Akbar, gitu dia dengan tujuan memutuskan di antara kalimah Allah tersebut dan juga akbar. Tetapi ada pernah berlaku ni keadaan yang tidak disengajakan, apatah lagi bila daripada sujud nak bangun naik pada rakaat yang kedua, dia jadi panjang sedikit para jemaah sekalian. Bila panjang tu Allah, dia tersekat kat itu akbar. Itu kalau boleh jadi mungkin gangguan pada suara. Ni yang sebut ni dalam keadaan yang tak sengaja dan dimaafkan. Dia tak sengaja, tidak ada tujuan untuk nak memutuskan sendiri para jemaah sekalian. Kan kadang-kadang kita dengar juga para jemaah sekalian, ada setengah tu bila imam Allah, dia terputus sekejap terus ternaik akbar para jemaah sekalian. Itu mungkin kita pun boleh dengar, mungkin suara dia ada masalah ke dan sebagainya. Tapi kalau sengaja-sengaja dibuat, tak dibenarkan para jemaah sekalian. Baik, yang seterusnya, hendaklah orang yang membacanya mendengar sendiri semua huruf dalam takbiratul ihram. Maksud dekat sini ialah sebutan itu adalah sebutan yang jelas. Kalau Allahu Akbar, sebut bagi jelas Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kat Masjidil Haram pun begitu, dia akan disebut dengan jelas Allahu Akbar, cuma beza dari sudut panjang dan pendek. Tu panjang dan pendek tu pun ada juga perbincangannya para jemaah sekalian. Kalau ikut kita, yang sebaiknya pergerakan itu sama dengan sebutan dia. Tidaklah terlampau pendek dan tidak terlampau panjang. Allahu Akbar. Tu habis para jemaah sekalian. Tidaklah jadi Allahu Akbar, pergerakan dah selesai dulu, tapi sebutan tak habis lagi para jemaah sekalian. Baik gitu. Yang seterusnya, membacanya ketika waktu untuk solat yang ada waktu telah masuk. Ini iaitu solat fardu terutamanya. Yang seterusnya ke-15, membacanya dalam keadaan menghadap ke arah kiblat, sebab ketika itu tak lain dan tak bukan kita dalam keadaan untuk mendirikan solat. Yang ke-16, tidak merosakkan atau mengubah satu huruf pun daripada huruf-huruf di dalam takbiratul ihram para jemaah sekalian. Pastikan sebutan itu, tengok alif bunyi betul-betul jelas Allah Akbar, Akbar para jemaah sekalian. Cuma orang persoalkan, ada setengah kadang-kadang mungkin sebab faktor mikrofon, ada setengahnya. Ada setengah tu ada pernah terjadi para jemaah sekalian di satu masjid, tapi sebab dia punya gema dia pun kuat, orang terdengar macam bunyi hujung tu, betul lah imam tu sebut sebenarnya akbar, tapi orang terdengar macam akbar, akbar, macam bunyi, ada bunyi waw dekat hujung para jemaah sekalian. Dia kadang ada setengah bila sound system begitu, yang duduk belakang imam dengar betul akbar, tapi bila dengar daripada jauh dia macam bunyi akbar, Allahu Akbar, dia macam bunyi ada bunyi waw dekat situ. Satu lagi huruf kaf. Huruf kaf pun sama, betul dah dia sebut Allahu Akbar, tapi bila
kadang sekali dengar dari sudut bunyi tu dia macam bunyi ada macam bunyi ca gitu para jemaah sekalian. Itu mungkin dari sudut sound, dan yang pastinya seorang imam itu mestilah kena sebut dengan baik, termasuklah kita yang solat bersendirian para jemaah sekalian. Yang terakhir, makmum hendaklah bertakbiratul ihram selepas takbiratul ihram bersama dengan imam. Jika makmum mengikut sama mana-mana bahagian takbiratul ihram imam, tidak sah takbiratul ihram makmum tersebut. Bahasa mudah dia, pergerakan kita mengangkat takbiratul ihram tu mestilah selepas daripada imam. Itu yang dinamakan konsep imam dan juga makmum. Dia tak jadi dinamakan imam dan juga makmum kalau perbuatan itu, pergerakan itu termasuklah dengan sebutan dilakukan secara bersama-sama para jemaah sekalian. Kan itu pun kadang-kadang banyak yang berlaku hari ini. Kan kita nampak solat tu bila imam naik belum habis betul-betul naik lagi para jemaah sekalian, dah ngikut sama para jemaah sekalian. So dekat situ bila pergerakan sama akan jadi mana yang imam dan mana yang makmum. Bila konsep imam dan makmum, ketua dan dia akan mendahului, barulah akan diikut para jemaah dirahmati Allah. Baik, perkara itu yang dibincangkan berkaitan dengan bab syarat sah takbiratul ihram. Nanti tak apa, ada kesempatan masa lain kita cuba sambil-sambil selak-selak sikit bab pergerakan-pergerakan rukun-rukun yang lain para jemaah sekalian. Sebab dia banyak. Tu baru takbiratul ihram bercerita dalam bab kita rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud dan sebagainya. Baik, muslimin muslimat tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa yang kita nak bincangkan dari bab dosa-dosa besar ni, iaitu pun termasuk di antara tajuk bab dosa besar juga. Sebab untuk nak menjaga pergerakan supaya tidak terlalu cepat, sebagaimana yang kita bincangkan, iaitu solat yang pergerakannya terlampau cepat para jemaah sekalian, sehingga tidak ada tamakninah daripada setiap rukun-rukun tersebut. Baik, kita nak sentuh lagi juga berkaitan dengan akibat meninggalkan solat berjemaah bagi yang mampu. Ini cerita orang yang mampu untuk solat berjemaah tapi sengaja ditinggalkan para jemaah sekalian. Baik, perkara ini disebutkan daripada surah Al-Qalam, firman Allah di dalam surah Al-Qalam ayat 42 dan juga ayat 43, yang bermaksud pada hari saat betis disingkap, dan pada ketika itu hari betis disingkap ni merujuk kepada hari kiamat. Hari kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dipanggil untuk bersujud namun mereka tidak berkuasa. Pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi dengan kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulunya ketika di dunia telah diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan yang sejahtera. Oleh kerana itulah mereka pada hari kiamat telah diliputi oleh perasaan menyesal, sedangkan mereka dahulunya di dunia telah diseru untuk bersujud tetapi mereka tidak mempedulikannya. Baik, daripada ayat ini para jemaah sekalian memberi makna yang umum. Pertamanya iaitu semasa hidup di atas dunia sampai seruan daripada Allah dengar masuk waktu solat, itu yang dimaksudkan pada ayat Al-Quran tersebut, diseru untuk bersujud tetapi mereka ketika dahulunya tidak mahu untuk bersujud sedangkan dalam keadaan yang sejahtera, tak nak buat sedangkan sihat. Itu secara umum daripada makna ayat tersebut. Dan menurut daripada Ibrahim At-Taimi, di antara salah seorang ulama berkaitan dengan bab tafsir yang kita lihat ini, yang dimaksudkan dengan seruan di atas ialah seruan untuk menuju kepada solat fardu melalui panggilan azan dan juga iqamah. Sedangkan daripada Sa'id Al-Musayyib pula bahawasanya mereka itu telah mendengar panggilan hayya 'alas salah hayya 'alal falah, yakni marilah bersolat, marilah menuju kemenangan. Namun mereka tidak mahu mendatangi padahal mereka itu dalam keadaan sihat dan selamat.
Jadi ini di antara yang menyebutkan, merujuk kepada solat secara berjemaah. Bahasa mudah contoh, kalaulah dekat rumah kita tu dengar dah daripada masjid surau, ada juga jenis 1, 2, 3 langkah je rumah dengan surau para jemaah sekalian. Tapi bila dengar tu tak ada rasa apa para jemaah sekalian. Bila dengar tu lagi buat tak tahu, tu risau, bahaya para jemaah sekalian. At least bila dengar tersebut, datanglah untuk menunaikannya secara berjemaah para jemaah dirahmati Allah. Baik, kita lihat pula di antara daripada kata-kata Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ni siapa? Iaitu dia ni daripada salah seorang kalangan tabi'in, dan seketika sebelum daripada ni dia juga di antara ulama besar orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dulu pun dia ada juga, kalau kita ni panggil macam ulama dia, rujukan yang besar di kalangan orang Yahudi semasa di zaman jahiliyah ketika di Yaman para jemaah sekalian. Tapi tak lama daripada tu Ka'bul Ahbar ni dia memeluk Islam, dia masuk Islam. Dan dia memeluk Islam tu ketika mana di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia ni di dalam golongan tabi'in para jemaah sekalian, dan menjadi di antara rujukan juga para jemaah dirahmati Allah. Baik, apa daripada kata Ka'bul Ahbar? Demi Allah, tidaklah turun ayat ini melainkan ke atas mereka yang tidak mahu bersolat jemaah. Apakah ada lain ancaman yang lebih dahsyat dan lebih berat bagi sesiapa yang meninggalkan solat jemaah, padahal orang yang bersangkutan itu berkuasa untuk mendatanginya. Ni Ka'bul Ahbar ni kata. Maknanya ayat ini adalah menceritakan kepada orang-orang yang tidak mahu datang bersolat jemaah sedangkan dia dalam keadaan yang berkuasa para jemaah dirahmati Allah. Berkuasa dari sudut kemampuan. Dia tidak sakit sampai uzur yang tak boleh berjalan para jemaah sekalian. Sebab tu kadang kita kena tengok tak dapat nak datang solat jemaah tu atas sebab apa. Melainkanlah contoh para jemaah sekalian, sibuk betul, tak dapat sama-sama sesekali nak berjemaah dekat rumah juga. Tapi dengan isteri, dengan anak-anak, tak apa lagi para jemaah sekalian. Ni kadang dekat rumah pun tidak berjemaah, datang masjid surau berjemaah pun tidak juga para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi kena usahakan untuk ke arah menjaga solat secara berjemaah. Baik, seterusnya dalam sebuah kisah daripada Sahih Muslim bahawasanya seorang lelaki buta telah mendatangi Nabi SAW untuk bertanya, "Ya Rasulullah, saya tidak mempunyai seorang petunjuk yang akan membimbingku ke masjid." Lalu Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut dengan mengizinkan pada orang buta tersebut untuk solat di rumahnya. Tetapi ketika orang buta itu ingin berangkat pulang, maka Nabi SAW telah memanggilnya pula dan bertanya, "Apakah engkau mendengar seruan azan untuk solat?" Lalu orang buta itu menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Maka beliau mengatakan lagi, "Jikalau begitu, mestilah engkau menjawab seruan tersebut. Berarti engkau mesti datang untuk bersolat jemaah di masjid." Subhanallah. Ini cerita berkaitan dengan orang buta yang dia kata tak ada orang yang nak bawa dia datang pergi ke masjid untuk bimbing, bawa jalan para jemaah sekalian. Dia minta izin dengan Rasulullah. Dia kata, "Wahai Rasulullah, aku ni tak ada orang nak bawa untuk datang solat jemaah dekat masjid." Lalu macam mana? Awalnya Rasulullah izinkan. Bila Rasulullah izinkan, kata, "Tak apalah, kamu bersolatlah di rumah." Bila nak bergerak saja pusing nak balik, maka Rasulullah terfikir, Rasulullah tanyakan semula satu lagi soalan kepada lelaki tersebut. "Adakah engkau mendengar dengan seruan azan tersebut?" Makna daripada rumah tu dengar tak dengan seruan azan di masjid ataupun masjid mana yang berdekatan ada. Kalau kita hari ni masjid ataupun surau yang berdekatan para jemaah sekalian. Lalu jawab, "Ada dengar." Jikalau engkau dengar, tentu engkau jawab dengan seruan azan. Bila engkau menjawab, maknanya engkau kenalah pergi untuk datang solat berjemaah di mana hampir yang dengar tersebut. Di sini nak cerita apa dia? Hari ini pun dalam
kehidupan kita, di antara rumah kita, dalam taman kita pun usaha begitu para jemaah sekalian. Kan, maknanya sejauh mana yang kita dapat dengar para jemaah dirahmati Allah sekalian. Cuma mungkin ada setengah-tengah tempat tu kalau yang jenis duduk dalam kawasan betul-betul kampung, memang tak dengar azan para jemaah sekalian. Dia azan dia berpandukan televisyen. Nak datang macam mana? Tengok dekat televisyen. Televisyen tu gambar pula gambar Mekah. Ustaz, kalau gitu macam mana ni pula dia punya hukum nak datang salat jemaah? Tidaklah perlu pergi ke Mekah. Itu maknanya daripada telinga pendengaran kita yang asal, bukan daripada bantuan-bantuan pertengahan, televisyen, radio dan sebagainya, termasuklah juga dengan telefon bimbit. Sampaikan kita pun dengar kisah bagaimana Nabi SAW menggalakkan sangat untuk solat berjemaah, sehingga siapa yang tak datang ini dibakar rumahnya para jemaah sekalian. Hari ni kalau kita buat gitu para jemaah sekalian, banyak rumah terbakar dah para jemaah sekalian. Tapi tak apalah, at least kita mencuba para jemaah sekalian. Mana yang hampir untuk kita boleh datang para jemaah dirahmati Allah. Baik, yang seterusnya di dalam sebuah hadis daripada kitab Al-Mustadrak yang diriwayatkan oleh Hakim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salasatun la'anahumullah, man taqaddama qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhitun, wa rajulun sami'a hayya 'ala as-salati hayya 'ala al-falah thumma la yujib. Hadis riwayat Tirmizi. Yang bermaksud ada 3 golongan manusia yang akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan ni disebutkan la'anahumullah, Allah akan melaknat, Allah akan mengutuk dengan 3 golongan manusia tersebut. Apa dia? Yang pertama iaitu man taqaddama qauman wa hum lahu karihun, orang yang menjadi imam kepada satu kaum sedangkan kaum itu membencinya. Ni pun dia ada dia punya perbincangan. Tak apa, nanti kita bincang sikit lagi para jemaah sekalian. Kita sebut dulu yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, iaitu isteri yang tidur di malam hari sedangkan suaminya murka kepadanya. Perhatian kepada kaum isteri. Ini yang kedua. Yang ketiga iaitu wa rajulun sami'a hayya 'alas salati hayya 'alal falah thumma la yujib, seorang lelaki yang mendengar dengan seruan hayya 'alas salah hayya 'alal falah tetapi dia tidak mendatanginya. Ini termasuklah dalam perbincangan kita tadi. Cuma di sini dia huraikan juga dengan ketiga-tiga tersebut. Pertama tadi apa dia? Golongan yang dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, orang yang menjadi suatu imam kepada kaum sedangkan kaum itu membencinya para jemaah sekalian. Yang ini nak kira dia sebagai perkara yang subjektif. Bahasa mudah dia, kalau dekat surau taman kita tu, yang jadi imam surau, yang jadi imam masjid dekat taman perumahan kita tu, maknanya orang tak suka dia jadi imam. Sebab tu jangan ini balik tengok kepada keadaan juga dan sebabnya juga para jemaah sekalian. Kalaulah hanya sekadar dipukul rata begitu saja, sebab tu dia ada perbincangan yang lebih jelas lagi para jemaah sekalian. Tak suka tu sebab apa? Dan tak suka tu dari minoriti dengan majoriti, mana yang banyak? Minoriti ataupun majoriti? Dan paling utamanya tak suka disebabkan dengan apa? Adakah sekadar kat tempat taman kita tak suka dia jadi imam, dia mesti tak suka? Sebab apa? Tak sedap baca dia. Baca bunyi sengau. Sebab tu sahaja yang menjadikan tak suka, tak cukup menguatkan lagi. Ada juga contoh 2 keadaan. Yang jadi imam tu suka sungguh kita dia jadi imam. Sebab apa? Baca sedap, tapi tunggang langgang daripada sudut tertib tajwid bacaan ketika dia jadi imam. Tu yang pertama. Oleh kerana dia baca sedap, dia disuka. Yang lain tu jadi tak apalah, yang penting dia baca sedap. Ada juga jenis yang kedua, macam yang orang tak suka tu. Sebab apa? Dia jadi imam, baca tak ada lagu apa langsung. Macam baca Al-Quran qiraat muqaddam biasa je dia punya baca.
Tapi walaupun begitu, dia punya bacaan tajwid dia elok tak? Tajwid dia elok. Sebutan dia jelas, sebutan dia jelas. Maka dekat situ tak cukup kuat kalaulah tak suka kerana dengan bacaannya yang tak sedap sahaja. Ada juga jenis kalau zaman sekarang ni para jemaah sekalian, ada setengah tu dia tengok yang jadi imam tu muda. Muda-muda suka. Yang jadi imamnya berusia tak suka para jemaah sekalian. Jadi imam tu tua umur dia, tak nak lah dia jadi imam. Kadang kena raikan juga, walaupun tak dinafikan sekarang ni, kalau boleh kita galakkanlah yang biar ada yang jenis muda-muda ni boleh naik ke depan untuk jadi imam, selain daripada membuka peluang kepada orang-orang muda dan untuk bagi nampak orang lain muda yang lain pun boleh sama-sama ikut para jemaah sekalian. Tapi dalam masa yang sama, ada ketikanya perlu diraikan juga. Yang mana imam yang berusia, orang kata kalau ada setengah kampung tu imam tua. Kalau baik Kelantan tu ada masjid-masjid tu imam tua, imam muda, para jemaah sekalian. Jadi dekat sini tengok kepada dia punya situasi ataupun sebab yang kenapa sesuatu kaum itu membenci seseorang tersebut menjadi imam. Dia benda yang subjektif. Yang kedua, isteri yang tidur di malam hari sedangkan suami itu murka kepadanya. Yang ni pun para jemaah muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah sekalian, lihatlah, janganlah ada pula yang si suami ni pun sikit-sikit punya kita masalah ke rasa macam tak senang hati dengan isteri. Terus pula bagi ugutan kepada isteri. Awak jangan buat gini. Kalau buat gini saya tak suka. Ingat Nabi sebut dalam hadis, tidur malam dalam keadaan saya tak rela ataupun saya tak suka sesuatu, dilaknat oleh Allah. Terus kata gitu para jemaah sekalian. Jangan terlalu mudah untuk menggunakan perkara tersebut. Dan yang ketiga inilah apa yang kita bincangkan, iaitu seorang lelaki yang mendengarkan dengan seruan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tetapi dia tidak mendatanginya. Sebab tu walaupun dapat datang betul-betul ataupun tak sempat datang ke, ataupun apa terjadi kemudian tu lain cerita. Tu soal yang kedua. Soal yang pertamanya, bila kita dengar dengan perkara tersebut, adakah kita berusaha untuk mendatanginya para jemaah sekalian? Ataupun tak ada usaha? Tak apa, biarlah. Tapi paling kurang kita kena usaha dengar, kita bersiap-siap nak pergi datang solat jemaah. Tiba-tiba on the way nak pergi solat jemaah tu pula macam-macam pula berlaku. Ada dekat je tengah-tengah jalan dapat call emergency para jemaah sekalian. Maka terpaksa kena patah balik dan sebagainya. Mungkin ada keutamaan lain. Maknanya paling kurang ada usaha dan juga tindakan untuk kita lakukan, sifat untuk mendatanginya. Baik, muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya, berkata daripada Hatim Al-Asham, iaitu rahimahullahu ta'ala anhu, sekali peristiwa aku ketinggalan untuk solat berjemaah, yang kerana itu pula maka Abu Ishaq Al-Bukhari sendiri datang kepadaku untuk menyampaikan takziahnya kerana tersebut. Dan jika anakku yang kebetulan mati, tentulah yang akan datang memberikan takziahnya tidak kurang daripada 10,000 orang. Sebab bencana yang menimpa keagamaan seseorang adalah dipandang rendah oleh kebanyakan orang daripada bencana yang menimpa dunia. Di sini dia sebutkan para jemaah sekalian, sampaikan tak datang untuk solat berjemaah disebabkan dengan kematian anak tersebut diberikan sampai pada tahap penghormatan tersebut diucapkan dengan takziah. Takziah bukan sekadar kerana pertama yang anaknya itu mati ataupun meninggal dunia, tapi disebabkan dia usaha nak datang solat berjemaah tapi tak dapat juga para jemaah sekalian. Dekat sini nak sebut apa? Bahawasanya besar kedudukan bagi orang-orang yang datang solat berjemaah. Sebab tu kita dengar yang mana kelebihan orang datang solat secara berjemaah itu 27 kali ganda berbanding dengan solat bersendirian. Jadi nak sebutnya dekat sini, besar tak nilai kedudukan solat berjemaah? Ya, sangat-sangat besar para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, dan mengenai dengan wanita
yang tidur sedang suaminya menyimpan marah terhadapnya itu tidak dapat masuk syurga kecuali jika nanti direlakan oleh suaminya. Dan jika sang suami marah pun akhirnya akan reda juga. Barangkali jika sang isteri yang memang buruk lakunya tidak usah pasal tidur, maka pasal perkara yang lain juga tetap dimarahi. Tetapi suami yang tidur dalam keadaan lena sedangkan isteri yang marah terhadapnya juga patut dibicarakan. Termasuklah dengan zaman sekarang yang sudah menjadi terbalik. Dahulu hampir kesemua suami yang baik, isteri pula yang jahat, berarti tidak kuat agamanya. Tetapi sekarang isteri pula yang kuat agamanya, baik belaka, malangnya suami pula banyak yang jahat, tidak mahu tunduk kepada perintah agama. Bolehlah dikiaskan dengan sebaliknya. Ni ayatnya ayat kitab. Saya baca para jemaah sekalian. Bukan ayat reka. Bukan kita nak merendahkan kaum lelaki, saya pun lelaki. Tapi sebab ni dalam kitab dia cerita juga para jemaah sekalian. Makna dekat sini nak sebutnya, makna disebutkan berkaitan dengan isteri tadi. Isteri yang mana tidur dalam keadaan suami marah dekat dia. Dan sebaliknya dalam keadaan situasi hari ini boleh jadi begitu juga. Pun makna nak dikiaskan, suami pun ada juga perkara yang perlu kita kena berjaga dengan isteri. Kadang suami tidur dalam keadaan elok lena, tapi isteri ni masih simpan rasa marah lagi dekat suami sebab tadi duk balik lewat tak khabar, tak bagi tahu sepatah para jemaah sekalian. Tak explain pula. Balik-balik terus mandi, siap-siap mandi, makan terus tidur. Boom, para jemaah sekalian. Isteri duk diam, duk simpan rasa dekat dalam hati. Jadi perkara ni nak sebutnya begitu juga di sebaliknya, bukanlah sekadar isteri sahaja, tetapi bila lihat kepada wakil keadaan situasi hari ini patut juga dibicarakan berkaitan dengan suami para jemaah sekalian. Tapi betul tak dinafikan, kaum muslimat kadang tengok dalam bab kuliah ni para jemaah sekalian, dia punya semangat dia lain macam para jemaah sekalian. Kadang waktu kuliah tu, terutamanya hari Jumaat. Hari Jumaat rata-rata kita ni kalaulah dalam Selangor banyak masjid surau daripada pagi dengan kuliah duha, kadang dengan kuliah muslimatnya pula waktu petang. Sedangkan tak tahu apa beza. Kuliah duha tu yang datang pun muslimat saja. Yang petang pun kuliah muslimat dah tentu muslimat saja. Kadang waktu Sabtu Ahad pun dia boleh buat juga dengan kuliah muslimat para jemaah sekalian. Tapi kalau kita buat kuliah khas untuk lelaki, dia cabaran sikit, dia lain macam sikit para jemaah sekalian. Dan kehadiran tu pun mungkin agak berbeza para jemaah dirahmati Allah. Walaupun tak dinafikan ada setengah tempat yang buat berjaya, kehadirannya ramai jadi penuh para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi muslimin muslimat tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah di antara yang mana tiga bentuk golongan yang dibincangkan, disebutkan golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah dengan seruan untuk datang solat secara berjemaah. Jadi insya-Allah muslimin muslimat tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertemuan yang akan datang kita akan bincang tajuk kecil yang berikutnya, iaitu berkaitan dengan solat Isyak dan juga solat subuh. Tajuk dia gitu je, solat Isyak dan solat subuh. Kenapa? Nanti kita akan tengok apa yang bincang besar sangat dalam solat Isyak dan apa yang besar di dalam solat subuh para jemaah sekalian. Sehingga kan kadang-kadang tak terperasan, akhirnya terleka dua waktu itulah yang kritikal, Isyak dan subuh. Walaupun ada setengah sebut asar pun di antaranya para jemaah sekalian, tapi yang paling besar di antara banyak-banyak tersebut Isyak dan subuh. InsyaAllah nanti kita akan bincang pada pertemuan yang akan datang pada bulan hadapan insyaAllah. Wallahu alam, yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang itu pada diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.